syarikat kenderaan elektrik BYD telah menggempakan dunia dengan memecahkan rekod penjualan kereta elektrik terbanyak global. Pada suku keempat tahun 2023, BYD berjaya menjual sebanyak 526,000 unit kereta elektrik, manakala Tesla pula hanya 480,000 unit dalam tempoh masa yang sama. Tiga produk terlaris daripada BYD adalah Yuan Plus, Seagull dan Dolphin. Kini syarikat BYD sedang mengembangkan perniagaan mereka ke Brazil, Thailand dan sebuah operator taksi di Indonesia bercadang akan menggunakan 80% daripada keseluruhan kenderaan mereka daripada jenama BYD. Di Eropah pula, BYD bercadang untuk membuka kilang bagi membina kenderaan mereka di sana. Dengan beberapa negara cadangan seperti di Sepanyol, Perancis dan Jerman sebagai tapak cadangan untuk membuka kilang pada tahun 2025. Selain daripada kereta, syarikat BYD juga membuat kenderaan berat seperti lori pengangkutan, lori lombong dan jentera khas yang digunakan di lapangan terbang. Oleh kerana permintaan yang tinggi, BYD juga sedang membina 7 kapal kargo yang boleh memuatkan sebanyak 7,000 kenderaan untuk dieksport kepada pelanggan-pelanggan mereka. Namun tahukah anda, syarikat BYD sebenarnya telah bermula membuat kereta sejak 20 tahun lepas. Kisah syarikat ini bermula pada tahun 1995 apabila ia ditubuhkan oleh seorang penyelidik dan pembantu profesor bernama Wang Chuanfu daripada Beijing Technical University. Ia ditubuhkan dengan tujuan untuk merevolusi bidang bateri dan kilang pertama didirikan di Shenzhen. Produk pertama syarikat ini adalah penghasilan bateri yang boleh cas untuk telefon bimbit dan laptop. Senarai pelanggan-pelanggan utama mereka termasuklah Nokia, Motorola dan Samsung. Pada tahun 2002, BYD merupakan syarikat yang kedua terbesar di dunia yang membekalkan bateri boleh cas dan pada tahun yang sama syarikat ini disenaraikan ke dalam bursa saham Hong Kong. Pada tahun 2003, Wang Chuanfu membeli syarikat Kinchuan, iaitu sebuah syarikat kereta yang menghadapi masalah di Shanghai. Selepas pembelian ini, Wang Chuanfu mengarahkan agar kereta Mercedes S-Class-nya dileraikan supaya penyelidik di syarikat kereta ini boleh belajar dengan cara reverse engineering cara syarikat besar membuat kereta. Produk pertama kereta BYD dikeluarkan pada tahun berikutnya dengan jualan yang laris dan mendapat sambutan di negara China. Rekaan kereta BYD seakan-akan kereta Toyota, tetapi jauh lebih murah berbanding harga pasaran. Di dalam tempoh masa yang sama, kerajaan China memberikan inisiatif kepada syarikat-syarikat dan pembeli kenderaan elektrik dengan mengurangkan kadar cukai daripada 25% ke 15%. Ia bertujuan untuk mendorong penggunaan kereta elektrik di negara tersebut. Susulan itu, pada tahun 2008, BYD menceburi bidang kenderaan elektrik. Ia dibantu dengan asas syarikat BYD sudah berada di dalam industri pembuatan bateri dan chip. Serta, pada tahun tersebut syarikat BYD menerima pelaburan sebanyak $232 juta untuk pegangan sebanyak 10% daripada syarikat Berkshire Hathaway yang dimiliki oleh Warren Buffett. BYD juga memiliki syarikat semikonduktor yang membuatkan kesemua chip yang diperlukan untuk membuat komponen elektronik di dalam kereta mereka. Lantas, syarikat ini berjaya menghindarkan mereka daripada kemelut masalah bekalan chip global. Sudah tentu faktor terbesar yang membuatkan kereta elektrik mereka laris adalah dengan harga yang kompetitif. Harga adalah faktor utama apabila melibatkan pembelian kenderaan terutamanya di rantau Asia. Dengan rantaian bekalan yang hampir 75% dikawal rapi oleh BYD, syarikat ini berjaya mengawal harga bahan mentah yang stabil dan konsisten. Perbezaan ketara jika dibandingkan dengan harga global Tesla Model 3 yang dijual pada $35,000 dengan jarak perjalanan bateri sebanyak 437 km. Berbanding BYD Model Seagull yang bermula dengan harga global $10,000 serta mempunyai pilihan jarak bateri sebanyak 306 km dan 402 km. Di Malaysia pula, harga sebuah Tesla Model 3 bermula dengan harga RM189,000 untuk jarak 513 km manakala BYD Seagull pula bermula pada harga di antara RM60 hingga RM80,000 untuk jarak 306 km. Setakat ini, banyak review yang mengatakan kenderaan BYD mempunyai kualiti yang setara dengan jenama global yang lain. Kenderaan BYD kini telah memenuhi syarat ketat untuk memasuki pasaran Eropah dan dijangka akan mendominasi pasaran kenderaan elektrik di sana. Hanya beberapa isu seperti kenderaan BYD terlalu banyak bergantung dengan fungsi touchscreen dan terma waranti yang masih tidak jelas. Kita lihat apabila ia mula dijual di Malaysia nanti.
Apa pandangan anda? Adakah anda akan mempertimbangkan kenderaan elektrik apabila harganya semakin murah? Ditambah lagi kenderaan-kenderaan ini tiada cukai jalan. Adakah kenderaan elektrik akan menjadi pilihan utama suatu masa nanti dan adakah fasiliti-fasiliti stesen cas akan lebih bertambah di Malaysia? Tonton video seterusnya tentang kisah pengasas OpenAI dan ChatGPT di sini. Kita jumpa lagi.